Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat pihak penganjur, juri-juri dan hadirin hadirat sekalian. Nama diberi Nurul Fatihah binti Muhammad Yazid dari Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk Malaysia Prihatin Terhadap Alam Sekitar. Hadirin yang dihormati sekalian, aduhai adikku, kakak berpesan, kelak dirimu jadikan panduan, cintailah keindahan, jaga kebersihan, persekitaran indah, tiada pencemaran. Begitulah antara bait syair karya Rafi'ah Abdul Rahman. Syair ini menceritakan tentang seorang kakak menasihati adiknya agar sentiasa mencintai alam sekitar. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu memupuk perasaan cinta terhadap alam sekitar kerana sekiranya berlaku pencemaran, banyak flora dan fauna yang akan musnah. Bukan hanya perkara itu sahaja yang akan berlaku, malah ia akan membahayakan kesihatan manusia. Semua pihak perlu memainkan peranan penting untuk memastikan agar rakyat di Malaysia ini tetap prihatin terhadap isu alam sekitar. Hadirin yang dikasihi sekalian, terdapat banyak pihak yang boleh memainkan peranan penting terhadap alam sekitar. Pihak yang utama adalah ibu bapa. Anak-anak perlu diajar tentang alam sekitar di usia yang muda oleh ibu bapa mereka sendiri. Ini akan membuatkan anak-anak akan mengingati perkara tersebut sehingga mereka meningkat dewasa. Sebagai ibu bapa, kita perlu menunjukkan contoh yang baik terhadap anak-anak supaya mereka akan ingat tentang setiap perkara-perkara itu. Contohnya, ibu bapa boleh meletakkan tong kitar semula di rumah supaya ibu bapa boleh mengajarkan kepada anak-anak tentang cara penggunaan tong kitar semula di rumah. Perkara yang diajarkan oleh ibu bapa ini akan membuatkan anak-anak lebih cakna pada masa akan datang terhadap alam sekitar. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengajarkan kepada anak-anak supaya barang-barang seperti tin, botol, surat khabar tidak dibuang begitu sahaja kerana kita boleh mengitar semula barang-barang tersebut. Sebagai contoh, kita boleh membuat pasu bunga daripada tin yang terpakai. Terdapat satu peribahasa yang sesuai, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hadirin hadirat yang disayangi sekalian, isu alam sekitar ini bukanlah perkara yang baru, tetapi sudah lama diperkatakan. Benarlah kata orang, sekiranya kita bergerak secara sendiri, tidak mudah untuk kita laksanakan. Tetapi, apabila kita bergerak dalam satu kelompok yang besar dan berbilang kaum, kita dapat laksanakan perkara-perkara ini. Sebagai contoh, penduduk di suatu kawasan mengadakan gotong royong seminggu sekali. Perkara ini bukan sahaja dapat membersihkan alam sekitar, persekitaran, malah dapat menyeratkan lagi hubungan silaturahim antara kaum. Selain itu, terdapat banyak peranan masyarakat yang boleh kita jadikan sebagai contoh. Salah satunya adalah dengan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Sekiranya kita terlihat seseorang membuang sampah secara merata-rata, kita boleh menegur atau mengatakan kepada mereka bahawa sampah atau barang yang boleh dikitar semula perlu dibuang atau diletakkan di tempat yang sepatutnya. Sebagai contoh, barang yang tidak boleh dikitar semula dibuang ke dalam tong sampah, manakala barang yang boleh dikitar semula ditempatkan di tong-tong kitar semula. Di samping itu, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk menjaga alam sekitar ini. Pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh melakukan pelbagai aktiviti dan program-program agar rakyat dapat mengikuti dan bersama-sama prihatin terhadap alam sekitar. Contohnya, kerajaan mengadakan program Cintai Alam Sekitar di sekolah-sekolah pada setiap tahun. Perkara sedemikian akan memberikan impak yang besar
apabila murid-murid keluar dari sekolah. Kerajaan juga perlu memastikan di setiap kawasan perumahan mempunyai tong kitar semula. Selain itu, kerajaan juga boleh memberikan ganjaran kepada sesiapa sahaja yang dapat membantu kerajaan untuk bersama-sama menjaga alam sekitar. Badan bukan kerajaan juga boleh mengadakan aktiviti gotong royong di pantai-pantai, kawasan rekreasi dan tempat-tempat awam untuk memastikan persekitaran bersih. Badan bukan kerajaan juga perlu berganding bahu bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan setiap rakyat di negara kita ini mengambil tanggungjawab bersama untuk menjaga alam sekitar. Sekiranya barang-barang seperti botol, kaca, tin, surat khabar dan sebagainya tidak lagi digunakan, janganlah kita buang. Tetapi ambillah inisiatif untuk kita mengitar semula barang-barang tersebut. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.